السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم آمين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن العظيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disuruh oleh Nabi kamu, apa yang dibawa oleh Nabi kamu, maka ambillah, yakni ikutilah. Dan apa yang dilarang oleh Nabi kamu, maka tinggalkanlah. Yang berusaha tuan imam, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, tetamu-tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kita diberi peluang oleh Allah pada saat ini untuk meneruskan saki-baki kehidupan kita sebelum kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir 1 tahun negara kita dikunjungi wabak COVID-19. Hampir setahun, yang menyebabkan berlaku beberapa perkara. Pertama, berlaku pertikaian. Ni kata bala ni. Berlaku pertikaian terhadap keputusan para ulama di kalangan ahli-ahli jawatan kuasa fatwa yang mengarahkan kita solat berjarak, pakai mask, tak boleh bersalam, tak boleh bersentuhan. Maka berlaku pertikaian. Ramai orang komplain dalam Facebook, ni tanda kita duk ujung sangat dah dengan akhir zaman ni, dekat sangat dah. Kerana hari ni orang berani bercakap, bukan bidang dia pun dia bercakap. Bukan bidang dia bercakap. Ni tak kena. Kalau nak cakap bab motor, hang cakap lah, salah pun tak apa. Nak cakap bab goreng pisang, nak terbubuh ayak dulu ke, nak bubuh tepung dulu ke, nak bubuh minyak dulu, salah pun tak apa. Tapi kalau bab agama, jangan pandai-pandai cakap. Kerana bab agama ni ada kait rapat dengan hukum hakam. Satu yang berlaku. Belum lagi mai zaman huru-hara yang Nabi sebut. Zaman huru-hara yang dahsyat. Dia akan mai zaman tu lagi teruk. Yang kedua, kita tengok orang yang duk malah main masjid, dia lagi malah. Pasal nak kena tulis nama lah, nak kena scan lah, nak kena pakai mask lah, bawa jadah niri lah, apa payah nak pergi mayang. Jadi yang malah lagi malah. Hak duk rajin pun dia tekoh-tekoh, dia rasa nak main, kadang-kadang dia jadi malah nak main. Ni bala yang kedua. Yang ketiga kita boleh tengok pusat-pusat pengajian ditutup. Maka akan lahirlah masyarakat yang tak ada ilmu. Betul tak? Pusat pengajian tinggi, mengaji online. Mengaji online, kita duduk mengajar, ustaz mengajar, pensyarah mengajar, mereka kat belakang. Boleh jadi dulang selimut tengok. Kaki melunjuk. Kadang boleh baring, boleh menerak. Saya silap, layan game online sambil duduk tengok. Mute, tutup audio daripada pensyarah, tak dengar apa. Boleh jadi. Maka timbullah masyarakat yang belajar tak ada adab.
Kalau benda ni berterusan 5 tahun, 10 tahun, tuan-tuan, kita dah boleh bayang apa akan berlaku pada dunia akhir zaman nanti. Perpecahan demi perpecahan, perbalahan demi perbalahan. Maka inilah bala yang Allah Ta'ala bagi. Mudah-mudahan kita bertaubat, Allah angkat bala ni daripada kita. Yang keempat, orang tak boleh kerja. Ekonomi korang. Bila ekonomi tak apa nak clear, akan timbul curi, rompak, nipu. Sebab nak bayar hutang, sebab nak bayar bil keperluan hidup seharian. Maka mudah-mudahan dengan kita duk main semayang hari-hari ini, Allah Ta'ala angkat wabak ni daripada keluarga kita, daripada masyarakat kita, dan Allah hilangkan daripada bumi Kedah ni khususnya, insya-Allah. Dan duk tengok Kota Stark tu tang mana Ustaz? Tang ni. Duk ada lagi kes ni. Tak apa, hari ni Kedah berapa kes? Ha? Tak tengok. Kemarin berapa dah? 24. Hari ni berapa? Berapa? 5. 25. Agak-agak yang duk di Alor Stark ni hak tak semayang lagi ramai daripada 25 orang. Ramai ikut noh. Kira okey lah. Jadi yang kena Covid tu tak seramai hak tak semayang. Kira okey. Itu komplain masjid tak buka lah semua. Buka tak main juga. Orang tu ke? Hak komplain tu tak main pun. Memang jenis dia komplain. Daripada dia lahir, dia komplain. Sampai dia mampu hari esok. Memang kerja dia komplain. Baik. Sambung pengajian yang kita tangguh hampir setahun. Bulan 2, pergi umrah, balik-balik tu PKP. Tarawih jalan. Tak ada program. Baik. Saya pun ingat tak ingat lah. Sambung tak mana. Saya rasa lah hari itu kita baca tentang keputeraan baginda sallallahu alaihi wasallam dan penyusuannya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Kemudian Nabi disusukan oleh Suwaibah Al-Aslami. Suwaibah ni dia hamba kepada Abu Lahab. Kerana Suwaibah ni bawa mai berita ke Abu Lahab tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seronok dengan kelahiran Rasulullah ni. Abu Lahab ni dia seronok dengan kelahiran Nabi. Maka dia merdekakan Suwaibah. Suwaibah, aku merdekakan kau kerana aku gembira akan kelahiran anak saudara aku, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada riwayat mengatakan Abu Lahab pada setiap hari Isnin dikurangkan azab, diringankan azab dia setiap hari Isnin, kerana dia menyambut baik kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memerdekakan Suwaibah Al-Aslami. Ulama khilaf tentang Suwaibah ni. Ada kata Islam, ada kata dia tidak memeluk Islam. Ala kullin, beliau pernah menyusukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu, antara yang menyusukan Nabi lagi siapa? Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Numai daripada Taif. Kampung Bani Sa'ad ni atas daripada Taif lagi. Jauh lagi daripada Taif. Pekan Taif tu nak naik atas lagi. Mai dengan suami dia naik Kaldai. Kaldai pula tempang, tak macam orang lain. Bila sampai di kota Mekah, anak-anak orang kaya ni semua dah diambil. Tinggal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nak ambil tak ambil? Takkan nak balik kosong. Tuan-tuan, kalau Halimatus Sa'diyah dengan suami dia sampai awal ke kota Mekah, beliau tetap menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah memang takdir dah macam tu. Takdir Allah, tidak ada orang yang mampu mengubahnya. Allah nak tahun 2020 ni jadi macam-macam. Tahun 2020 ni kita duk ingat ada kereta terbang lah. Tak ada. Tukar kerajaan awal tahun. Selalu pilihan raya baru tukar kerajaan. Tukar kerajaan tengah-tengah. Lepas tu mai pula Covid. Mai pula tak boleh sembahyang tarawih di masjid. Boleh sembahyang fardu AJK saja. AJK hak balok liat tu.
balok lihat ketegak. Jumaat yang main, waktu lain tak main. Jumaat nampak muka, kalau 4 jadah. Ni pegawai 1, pegawai 2, pegawai 3. Hari lain hilang. Duk mindam. Mengaikan buyu. Ronda petang-petang. Jogging. Bawa cucu. Pi dekat menara. Bayar RM5. Cucu naik kereta kontrol. Tok Wan AJK masjid. Tak main masjid. Bila berlaku Covid, AJK je boleh pergi masjid. Dia baru dia, nak kena pergi masjid pula. Baru hantar. Yang jemaah nak pergi, AJK tak mau pergi pula. Allah pilih AJK. Dalam ramai-ramai orang tak boleh pergi masjid, AJK boleh pergi masjid. Alhamdulillah. Kena solat tarawih di rumah, kena jadi imam. Suami baca Fatihah kan, habis tu senyap. Bini tanya, awak senyap abang? Abang sedih. Abang tak boleh baca surah dah. Dia duduk mohon bini dia, dia bodoh, tak boleh baca apa. Baca Fatihah kan. Masuk malam 3, bini duduk tanya lagi dia, abang, hang kalau tanya banyak-banyak ni hilang pahala. Kita kalau ikut imam duduk tanya banyak, mayang kita tu tak afdal. Dia pandai, dia bagi fatwa kat bini dia, maka dia menyesatkan bini dia. Bini dia pun senyap, tak kata apa. Baru bini tahu, selama ni aku kahwin dengan laki aku tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran. Raya semayang di rumah, dia ni tahun 2020 ni. Kita ingat 2020 ni zaman yang dinanti-nantikan oleh semua orang. Tiba-tiba zaman ni, tahun yang kita lalui ni, kena semayang tarawih di rumah, raya semayang di rumah, kena khutbah sendiri, kelang kabut print. Tu dia. Habis-habis tak tahu lah, tak tahu nak buat apa. Robek khutbah Jumaat lama-lama. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Anak-anak apa yang kan? Ni khutbah Jumaat ke? Khutbah raya ni. Nak buat korban pula, lembu kena daftar lah, orang pegang ni. Ni zaman Allah uji kita. Tuan-tuan ambil peluang lah. Sementara boleh main mengaji, boleh main semayang, main lah. Jangan tunggu sampai satu tahap Allah bagi penyakit apa pula hak nak main lepas ni, takut-takut tak boleh keluar rumah langsung dah. Na'udzubillah min zalik. Maka takdir Allah menentukan Rasulullah disusu oleh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Bawa balik Nabi. Tunggangan dia yang lambat tadi jadi laju sampai ke kota Taif. Kambing-kambing yang dipelihara oleh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah subur. Kemudian tuan-tuan, tanaman-tanaman dia, kambing dia, susu Halimatus Sa'diyah pun banyak. Berkat Nabi SAW. Belum jadi Nabi lagi, dah terzahir keberkatan, kemuliaan yang ada pada batang tubuh baginda SAW. Maka Nabi, tuan-tuan, membesar di kota Taif, sehingga berlakulah peristiwa belah dada yang menyebabkan Sayyidatuna Halimah ni pergi hantar Nabi balik dekat mak dia, ambil baliklah anak kamu ni, ada peristiwa belah dada dia, saya bimbang. Mak Nabi kata, jangan takut, ketika aku lahirkan dia, keluar cahaya dalam rumah aku yang sangat terang, bawalah balik anak aku ni ke pangkuan kamu. Nabi dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah lebih lama daripada kanak-kanak yang lain. Akhirnya hantar mai dekat mak Nabi, ikut mak Nabi ke kota Madinah, ziarah makam ayahanda Nabi SAW. Di pertengahan jalan waktu balik, mak Nabi bertemu dengan ajal. Maka Nabi pulang ke kota Makkah dengan Ummu Aiman, iaitu hamba kepada ayah Nabi SAW. Ada riwayat mengatakan mak Nabi dibawa balik jenazahnya ke kota Makkah. Ada riwayat mengatakan dikebumikan di Abwa, di tempat kewafatan Sayyidatuna Aminah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, maka kita dah belajar dah tentang keputeraan Nabi SAW. Karena keputeraan Nabi SAW ni tuan-tuan, kita kena ambil berat bahawa Nabi lahir daripada perkahwinan.
keturunan-keturunan yang Allah takdirkan benih Rasulullah tu nak sampai kepada mak Nabi dan ayah Nabi, semuanya melalui perkahwinan. Hari ini orang Melayu kita, khususnya anak Melayu kita, mereka ambil ringan tentang zina. Ambil ringan. Zina hari ini adalah benda biasa. Nabi sebut dalam satu hadis, lam tazharil fahishatu fi qaumin qat, tidak terzahirnya satu perbuatan zina dalam satu kampung tersebut, dalam satu kaum tersebut, hatta yu'linu biha, sehingga depa ni hak buat zina ni menzahirkan perbuatan tu, rakam, buat video, cerita ke orang, kongsi dalam grup dia, habaq kat kawan dia, tengok hari ni aku boleh makan seorang ni, tengok hari ni aku dapat 3 orang, tengok bulan ni saja 8 orang, dia duk bangga, depa ada satu grup depa. Contoh dia tahu ustaz tahu nak aku buat contoh dia kata aku duduk dalam grup tu pula, contoh saja. Jadi menzahirkan perbuatan zina ni, Nabi kata illa fasyafihi mutta'una wal auja', tak lain tak bukan Allah akan turunkan satu bala kepada kaum tersebut, iaitu wabak ta'un. Ta'un ni berjangkit macam Covid ni, dia berjangkit. Wal auja', dan penyakit-penyakit allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Nabi kata tak pernah ada penyakit zaman dulu akan ada zaman ni. Contoh, tak pernah ada zaman Nabi, ada zaman kita. Denggi, cikukunya, dan yang terbaru yang kita dapat ni Covid. Boleh jadi wabak ni main sebab banyak masyarakat kita di kalangan orang Islam yang berzina sehingga melahirkan anak, dan ada yang bunuh anak tersebut, ada yang lempak, ada yang buang, ada yang bela dan sebagainya. Bahkan tak malu. Na'udzubillah min zalik. Kena jaga. Ibu-ibu, ayah-ayah, mudahkan urusan perkahwinan. Jangan duk mahal-mahalkan sangat sampai depa murahkan zina. Biar hantaran murah, zina jadi mahal. Jangan hantaran mahal, zina jadi murah. Ini kena ingat. Halal berhalal bagi mudah. Bulan ni berapa orang ambil borang Ustaz? Ramai lah? Bagus ya. Bagus. Sepadan tak buka. Ambil borang kata imam, wah padan buka tengok. Cerah kat nu. Lajak pergi kat nu pula. Tu pun duk tunggu, duk pelupuk tapi pagang tu ada dah. Baik. Setelah Nabi SAW lahir apa semua, saya menggunakan kitab fiqh sirah. Bukan nak cerita sirah Nabi satu persatu, tapi nak ambil hukum hakam daripada sirah yang berlaku ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. 4 kali dikatakan Nabi dibelah perut. Dibelah dada Nabi. Peristiwa ini disebut sebagai pembedahan perut baginda sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk membuang, bukanlah untuk membuang kesan-kesan kejahatan yang ada dalam diri manusia. Allah sahaja mengetahui dari tubuh badan Nabi SAW kalau ada terdapat kejahatan sekalipun. Allah yang mengetahui. Bukan tujuan nak buang benda jahat dalam tubuh Nabi, tetapi hikmah ilahi yang jelas ialah untuk mengiklankan, mengisytiharkan kerasulan Nabi kita SAW. Ingat saja belah dada. Nah, habaq kata ini adalah seorang manusia yang kami pelihara dia daripada dulu lagi sampai dia lahir. Tu Allah nak habaq. Bukan saya saja belah nak buang hak ketegak tu. Nabi tak ketegak dengan kita. Walau tak ada ayah, Nabi tak ketegak. Walau tidak ada mak, Nabi tak ketegak. Walau Nabi tak ada tok wan, duduk dengan pak nakan, anak ramai, miskin pula, Nabi tak ketegak. Nabi dengar cakap, Nabi orang jujur, Nabi orang baik. Subhanallah. Disegani dan disayangi seluruh penduduk Mekah. Semua orang sayang Nabi. Subhanallah. Kita nak orang sayang tak macam orang sayang Nabi?
Boleh kalau kita nak orang sayang kita macam Nabi, semua orang sayang, dengan syarat jadi saleh. Saleh ni baik, orang baik semua orang sayang. Tapi setelah Nabi, menjadi Rasul, dipanggil muslih. Tugas Nabi bukan hanya Nabi baik, Nabi kena perbaik orang lain. Nabi kena perbaik orang lain. Hak mana akidah tak betul, tegak. Masyarakat tak betul, tegak. Nabi perbetul imam dan ahli jawatan kuasa Masjidil Haram yang menyembah patung-patung yang Nabi SAW beri amaran demi amaran. Nabi nasihat, tegak pemimpin-pemimpin. Nabi lawan kerajaan dia, karena kerajaan Nabi pada ketika itu melawan Allah Ta'ala. Apa? Itu Nabi bukan Pak Angguk. Nabi bukan ya janji duit masuk akaun, ya janji mana. Nabi bukan macam tu. Nabi bawa agama daripada Allah. Tugas Nabi kena jadi baik, dan Nabi kena baiki orang lain. Tak kira siapa, kawan ke, lawan ke, adik-beradik ke, rakyat biasa ke, pemimpin ke. Tugas Nabi bawa Islam untuk semua orang. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk sekalian manusia. Basyiran wa nadhira, bawa berita baik, balasan syurga, ada nikmatnya dalam syurga. Dalam syurga ni yang paling best ada apa? Abang Haji, paling best dalam syurga apa? Bidadari. Dalam syurga ni paling best apa? Jawab. Bidadari. Tak apa nak bunyi belah ni, tanya belah ni pula. Apa yang paling best dalam syurga? Ayah. Ustaz, dalam syurga kan dapat bini ramai Ustaz. Bidadari ni bila dia makan Ustaz, nampak orang-orang ni Ustaz. Bidadari Ustaz, dia duduk semang bidadari ya. Benda paling seronok dalam syurga ada Rasulullah SAW. Sebab itu kita nak masuk syurga, sebab ada Nabi. Tuan-tuan pergi Madinah, Nabi dah wafat. Kita hanya boleh bagi salam dekat Rasulullah SAW. Kita tak boleh lihat wajah Nabi. Nak mimpi Nabi lagi ya? Kedak dah ha? Nak mimpi Nabi? Tak ha? Payah ha? Dengan amalan yang kita buat. Mata kita tengok macam-macam. Maka cara nak tengok Nabi masuk syurga. Bila masuk syurga, kita dapat melihat Nabi. Dalam syurga ni paling best sekali ada Nabi SAW. Bidadari ni bawah dah. Syurga ada sungai di bawah lagi. Rumah-rumah cantik, permata-permata bawah lagi. Yang paling seronok bagi orang yang beriman, bila masuk syurga jumpa dengan kekasih hati, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqnal jannata. Ya Allah, rezekikan kami semua syurga. Baik. Jadi Allah Ta'ala kenapa belah dada Nabi? Kerana nak mengisytiharkan kerasulan Nabi SAW dan menjadikannya maksum dan persiapan untuk baginda menerima wahyu dari kecil lagi dengan cara yang boleh dilihat dengan mata kasar. Kerana jalan ini membawa orang percaya dan beriman dengan risalah pengutusannya dengan mudah. Belah dada tu ada orang tengok, bukan tak ada orang tengok, ada orang tengok. Ada benda Allah Ta'ala buat depan-depan, ada benda Allah buat benda belakang orang. Contoh Isra' Mi'raj. Siapa Nabi tak naik siang-siang, terbang depan-depan orang? Kenapa Nabi naik waktu malam? Waktu orang tak nampak, balik cerita pula malam, gelap. Kita akan jumpa nanti. Nanti kita akan jumpa peristiwa tu nanti, insya-Allah. Kita akan kupas panjang tentang Isra' dan Mi'raj. Baik. Jadi pembedahan hati, pembedahan yang berlaku kepada baginda SAW adalah pembersihan rohani dengan suatu cara yang boleh dinampakkan oleh Allah, oleh panca indera kita, supaya ini menjadi bukti kepada sekalian manusia. Ya, aku tengok Muhammad dibelah dada. Ya, aku ada waktu itu.
nak habaq kata memang Nabi dijaga daripada kecil. Yang tu bab keputeraan baginda dan juga penyusuan Nabi SAW. Kemudian bila Nabi dah membesar sampailah perjalanan yang pertama Nabi SAW ke negeri Syam. Perjalanan pertama Nabi ke negeri Syam, tuan-tuan, saya pernah daripada bumi Syam ke Mekah naik bah 3 hari. Ini pengalaman yang mahal. Saya bawa anak saya ni, masa tu umur dia setahun nak 4 bulan. Lah dah 14 tahun nak. Tahun 2007, 2 hari bulan 8, musim panas. Musim panas. 56 darjah di Mekah masa tu. Memang panas. Zuhur dengan asar memang saya tak bawa dia pergi. Tinggal di hotel. Duduk hotel 1 kilometer. Jauh. Hotel tu pun tak ada pereban buat masjid. Pakej RM500. Tambang bah dengan hotel. Saya bayar RM500, orang rumah saya RM500. RM1,000. Anak free. Makan tak ada. Pandai-pandai lah. Masak lah apa semua. Kadang beli nasi mendi. Dulu dia ada kedai banyak pakai nasi cedok-cedok betul ya. Dulu ni hak jenis telefon kena masuk dalam kotak-kotak. Masuk kedai ada kotak-kotak. Bayar duit, dia akan tolong call kat kita. Kita masuk dalam pintu tu, cakap sekotak-sekotak macam jamban tu. Dia buat bilik-bilik partition tu. Dulu tahun 2007. Lepas tahun 2011-2013 tu, yang tu baru dia perebat Majlis Haram buat lain. Pi tengah panas ni tak tahu lah. Bayangkan Rasulullah pi berniaga di kota Syam pada musim panas. Sejuk pi Yaman, panas pi Syam. Syam kalau pi musim sejuk ada salji, pakai tak boleh berniaga. Daripada kota Syam, kota Dimash tempat saya mengaji tu, nak lalu kawasan yang Rasulullah berniaga ni sejam juga, sejam lebih sikit. Tempat Nabi berniaga. Ini pengalaman yang mahal, tak boleh orang beli. Orang tak dapat. Saya duduk dalam satu bah tu, kami pergi dengan orang Arab 44 orang. Saya pergi orang Melayu ada 4 orang, kawan saya seorang. Kawan saya seorang, dia yang bawa, dia jadi mutawif saya. Sebab dia pernah pergi dah umrah. Saya, orang rumah saya, dia dengan anak saya 4 orang. Arab duduk lambai hisap rokok, relax 24 jam. Kepui asap lambai. Boleh bayar, bah ada aircon, hisap rokok 3 hari kita duduk tu. Boleh bayar Dia bancuh teh, dia naik gas halus-halus tu, gas kecil tu. Dia bancuh kopi teh, dia minum lebih, dia tuang kot tengah-tengah lantai tu kan. 3 hari tak nak sampai. Bau kopi manjang atas jalan tu. Balik dengan depa juga. Tapi yang kesiannya depa ni, Allahu Akbar. Makcik-makcik ni bila bah tu sampai dekat kota Damsyik, nak sampai rumah depa daripada Damsyik nak pergi rumah depa 14 jam ni. Depa duk hujung Syria. Orang Arab Badui. Saya sampai nak teriak. Tanya, depa cakap saya tak faham. Saya duk Syria 5 tahun, depa cakap Arab kampung depa. Boleh faham dalam 40%, 30% tak? Dia tukar habis huruf kaf jadi ca. Kif halak, kif halaj. Ni tanpa kita apa ni? Kan? Kalau orang Dimash kata, "Syu am tahki?" Hang cakap apa ni? Kata, "Syu am tahki?" Dia "Syu am tahki?" Nak tahu apa bunyi kaf semua dia tukar. Ada tak tukar, ada tak tukar. Kita duduk dengan depa 14 hari tu. Bila hak tak faham, nam. Buat gitu lah. Lorak kampung. Bukan kata hak biasa-biasa kalau cakap Bali tu bukan biasa-biasa, hak bunyi senek bunyi tu. Kita pun jadi tak apa nak ni dah. Bunyi anak getah ngono, pi belah sik tu. Muka saya kau cakap lagu tu, kita pun heran. Bahasa depa. Lagi kebong tengok anak getah. Anak getah, anak getah, anak. Ni siapa? Anak. Tak apa anak. Anak. Oh, lorak depa. No. Kedah tu. Kita duk rasa kalau start ni sedap dah bahasa. Pi kok belah tu. Penjuru-penjuru tu. Belah kampung saya. Nah, belah tu ayak tak ada. Lama dah ayak tak ada. Kami duk komplain kat sana ayak tak ada. Duk main bil ayak. Malah tu mana ada ayak? Depa ada A. Tu mereka ni pak cik tak bayar bil ayak. Memang kami kan guna ayak, kami guna A. Boleh kat dia. Baik. Bila Nabi pergi ke Syam, perniagaan yang pertama, perjalanan pertama Nabi ke negeri Syam.
dan usaha mencari rezeki yang halal. Nampak? Nabi, anak yatim piatu, usaha cari rezeki halal. Nabi tak buat kerja scammer, Nabi tak buat. Nabi tak buat kerja menipu. Nabi kalau berniaga betul-betul. Nabi tak mohong. Ni barang hak perangat, habak kata baru. Jual benda-benda menipu. Allah Ta'ala turunkan surah tentang orang berniaga. Wailul lil mutaffifin. Orang yang nak berniaga kena baca surah ni dan faham surah ni baru berniaga. Kes tu berniaga kat masjid, tak main masjid. Dia main kencing dengan berak. Lepas tu dia balik jaga kedai dia. Semayang maghrib tak main, isyak tak main. Mainlah semayang. Sekali pi sambung berniaga. Kan nak rugi pun. Betul tak? Rugi kan main semayang? Tak rugi. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jom semayang, jom jadi orang yang berjaya. Nak berjaya kena semayang dulu. Kalau orang tak semayang, dia kaya raya, lepas dia mati, dia akan jadi papa kedana. Tapi kalau orang yang salat, kaya raya atas dunia, boleh bayar zakat dan masuk dalam kubur, jadi kaya lagi. Pasal apa? Pasal dia jaga semayang. Orang yang tak jaga semayang, habis kehidupan dunia, dia akan susah di alam akhirat. Baik. Dalam usia 12 tahun, umur 12 tahun, bapa saudara Nabi SAW bawa Nabi pergi berniaga di Syria, di Syam. Syam ni 4 negara. 4 negara. Jordan, Syria, Lebanon, Palestin. Ini bumi Syam. Tapi pusat kepada Syam hari ini Syria. Negara-negara ni dipecahkan oleh barat supaya setiap negara dia ada dia panggil semangat kenegaraan masing-masing. Jadi apa yang berlaku di Palestin, orang Jordan tak peduli. Nak masuk pi tak boleh tolong. Pasal apa? Kerajaan dia tak boleh nak bantu secara direct. Nampak? Apa yang berlaku di Syria, negara lain macam Lebanon tak boleh masuk tolong. Maka umat Islam dikecil-kecil-kecilkan. Pemimpin ramai, negara jadi kecil. Kita hilang khalifah. Kita tak ada kepala besar yang menyatukan seluruh negara Islam untuk membebaskan kota Palestin. Kecil ya, tak besar pun kota Palestin. Tapi orang Islam hari ini tak mampu untuk merdekakan Masjid Al-Aqsa dan memerdekakan sahabat-sahabat kita. Hampir 60 tahun lebih mereka hidup di bawah jajahan orang-orang Yahudi yang sentiasa mencari jalan untuk membunuh mereka, laknatullahi alaihim ajma'in. Baik. Jadi bila bawa pergi ke satu tempat tu nama dia Basra. Saya pernah bawa yang di Petua Agong pergi ziarah tempat ni. Bawa. Panggil aku lekeh sangat. Lepas tahu ustaz kampung lah. Tak apalah. Bawa yang di Petua Agong, Raja Perlis. Masa tu pergi ziarah ni, pergi tengok Masjid Mabrok An-Naqah, tempat unta sujud dekat Nabi tu, unta tunduk kat Nabi tu. Ada kesan tapak unta, perut unta dengan kaki dia dalam masjid tu, dekat dengan pokok hak Nabi letakkan unta Nabi tu. Dan saya bawa rombongan tu ziarah gereja ataupun dipanggil tempat rahib Buhaira ataupun Bahira yang melihat kedatangan Rasulullah SAW. Jadi bila Nabi sampai dekat Basra ni, sebenarnya tuan-tuan, masa kita tak cukup ni. Tuan Imam bagi lesen kat saya takat 8.25 macam tu ya. Boleh lah. Sikit. Masa tak cukup. Cerita bab Nabi ni ghalib. Duduk di kedai lama-lama tak apa, dalam masjid tak boleh lah. Kita hormatlah. Sagi jadi yang kita anggap lagi orang salah kita pula. Supaya tak buruk tu pi dekat agama kita. Kalau kedai kena Covid, buruk dekat kedai dia. Tapi kalau masjid, dia akan buruk sampai agama kita. Kita kena buat kerja, jangan sampai rosak nama agama kita. Boleh? Boleh faham itu? Faham yang tu clear? InsyaAllah agama kita selamat. Baik. Umur 12 tahun, orang tak bawa pergi berniaga dekat Syam. Nak naik unta. Unta kan duduk diam. Duduk macam ni. Bukan naik Toyota, unta. Toyota dia pun main kot tu juga, unta. Dia 4 tayar, yang 4 kaki. Cuma
Toyota ni dia tak sehat, tak tinggi macam unta. Maka dia ambil nama kambing campur biri-biri jadi Camry. Abang tu. Jadi kalau naik Toyota, relax macam ni. Letak ayam atas dashboard corner, tak terbalik. Minum kalau nak bonggol pun relax. Kalau naik unta macam orang pergi mengai. Bawa barang pula. Bawa barang. Bukan ada kontainer boleh heret ke tu. Susun buat macam poket-poket tu. Macam postman tu. Bubuh barang penuh atas unta. Kena heret pula. Nak bawa anak kecil umur 12 tahun. Orang kata tinggal lah. Abang Talib tinggal ya. Oi, aku tak percaya. Tak ada orang boleh jaga Muhammad macam aku jaga. Kerana sayangkan Rasulullah, bawa Nabi pergi berniaga. Tak mau tinggal dekat Mekah. Tu dia pak menakan, sayang kat anak menakan Petra tu. Tapi walau dia sayang, dia tak ikut Nabi. Jangan jadi Abu Talib. Sayang Nabi, pertahankan Nabi. Kerajaan nak bunuh Nabi, dia yang lawan kerajaan. Padahal dia orang kerajaan, dia lawan. Jangan bunuh Muhammad, dia pertahankan. Dia kata kat Nabi, selagi pakcik ada, jangan takut, pakcik akan pertahankan kamu. Tetapi dia mati dalam keadaan kekufuran kepada Allah Ta'ala. Kita tak mau jadi Abu Talib, sayang Nabi semata-mata, pertahankan Nabi habis-habisan. Tak main semayang. Dia tak beriman dengan Nabi. Oh ya? Tukang cuci masjid tak semayang. Cuci masjid baguslah, tak semayang. Tukang pacak banner kuliah muslimin muslimat dijemput hadir, dia tak main. Poster tu bukan untuk lembu, bukan untuk binatang, untuk orang. Hayya 'alas salah, hei manusia, mai semayang. Yang sedap diri dia manusia, mai semayang. Hayya 'alas salah, hei orang-orang, mai semayang. Binatang jangan mai. Boleh kalau terjemah begitu. Ada nak main ramai? Dua orang, seorang azan, seorang terjemah. Hayya 'alas salah. Mai semayang kan? Hei! Hayya 'alas salah. Hei, dua kali dah. Jangan sampai tiga kali ya. Tukang terjemah pun cengeng sangat. Kalau di Syria, Masjid Al-Umawi Al-Kabir, dalam tu ada kubur, ada kepala Nabi Yahya alaihissalam. Dalam masjid tu ditanam kepala Nabi Yahya alaihissalam. Masjid tu depa azan 7 orang. Tentang buka YouTube, azan Masjid Umawi. Depa azan 7 orang. Tok Bilal. Kita Tok Bilal 2 orang. Tu pun puas tunggu. Siapa nak pi? Apa nak pi? Apa nak pi? Tak larat. Tak larat nak azan. Kadang-kadang bukan Tok Bilal pun azan. Apalah buat macam mana? Takat mampu. Mainlah. Jangan tak main langsung. Jangan kira Jumaat yang main. Hari ni duduk kat band tunggu elang. Saya pak tengah belakang berkata. Suruh tak jawatan tak mau. Pakcik kalau tak jawatan, pakcik nak makan apa? Makan nasi lah pakcik. Pakcik tak ada duit ya, macam mana? Tu pakcik makan gaji buta. Gaji buta pun tak apa. Oh, pergi temu dengan Bilal bukan main. Oh, kemah. Oh, saya berjanji saya nak main azan semua. Ada 2 tahun kot, lepas 2 tahun cemui malah azan. Duduk di rumah pula. Dah tu, Tok Imam pun ada agak ini tu, cemui-cemui tak main lah. Main Jumaat, main raya, akad nikah, mati. Yang ada masuk sampai. Hak ada keluar, tak ada sampai. Tok Imam kita bagus ya. Tok Imam kita bagus. Tak bagus babak aku. Aku tahu kena buat apa ke dia. Dia bagus ya. Saya jadi bagus pun sebab kawan dengan Ustaz Naim lah, ahli Quran ni. Allahu Akbar. Jadi bawa Nabi bila sampai di kota Basra di Syam, subhanallah, cantik tempat tu tuan-tuan. Cantik tempat tu. Ada masjid Sayyidina Umar dibuat tanpa simen. Susun-susun bata. Di belakang tu ada satu tasik besar. Tasik tu dibina oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk orang-orang daripada Palestin, daripada Syam, depa nak pergi haji, depa singgah, cedok ayak, bubuh dalam tong-tong depa, teruskan perjalanan sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dulu sampailah dua ada tasik tu di kota Basra.
Jadi bila sampai situ, mereka telah bertemu dengan seorang padri yang bernama Buhaira, seorang yang bijak mengenai kitab Injil dan agama Nasrani, yakni agama Kristian. Dia ni duk tengok Nabi, dia tengok Nabi kita SAW, kemudian dia tanya kepada Abu Talib, budak ni anak tuan hamba ke? Dia tanya Abu Talib, budak ni anak kamu ke? Jawab Abu Talib, kenapa tidak? Of course, memang anak aku. Budak ni memang anak aku. Oleh kerana Abu Talib sayangkan Nabi, dia pun kata, dia kata ini adalah anak aku. Lalu kata Buhaira, padri ni, rahib ni, dia menegaskan kepada Abu Talib, bapa budak ini tak mungkin lagi hidup. Gejuk juga kita. Hampak budak ni kah? Of course, anak aku lah, tengok main aku. Aku main jauh daripada Mekah. Mana mungkin bapa budak ni hidup lagi? Kejut juga lah. Tahu mana zaman tak ada WhatsApp, tak ada apa ni, tahu mana? Baik. Kemudian jawab Abu Talib, sebenarnya budak ini anak saudara aku. Baru jawab. Tadi kemah sebab dia sayang, dia abang anak dia. Tak abang anak menakan ni siapa? Anak aku ke? Ya, Muhammad anak aku. Tak abang anak menakan. Bila tanya bocor rahsia tu, sebenarnya dia adalah anak saudara aku dan bapaknya meninggal ketika dia masih dalam perut ibunya. Jawab rahib tadi, rahib Buhaira kata, memang benar apa yang engkau ceritakan, kerana segalanya tercatat dalam kitab Injil, dan di sini saya ingin memberi nasihat, iaitu supaya engkau segera bawa pulang kanak-kanak ini. Bawa pulang ini budak ni, yakni Nabi kita SAW. Kalau orang Yahudi nampak, mereka akan mengancam nyawanya. Umur 12 tahun dah ada orang habaq kata tu Nabi. Bawa balik. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab ni, depa kenal Rasulullah lebih daripada depa kenal anak-anak depa. Lebih daripada depa kenal anak depa. Anak depa ni ada hati elak tak mana, perangai lagu mana, depa kenal Nabi lebih daripada itu. Allah habaq dalam surah Al-Baqarah. Hebat Nabi kita SAW. Yang pelik kita pun tak kenal. Yahudi kenal Nabi, kita tak kenal Nabi. Kita tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu tak tahu. Lahir mana? Lahir Mekah kot. Ke Taif. Punya tak peduli. Baik, sikit lagi. Maka Abu Talib pun segera bawa Nabi SAW pulang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi kita tarik break tahun tu dulu. Nanti ada jodoh, ada rezeki, kita sambung pula. Kesimpulannya tuan-tuan, kesimpulannya dibawa balik Nabi, tak nega, bawa balik. Duk lama orang Yahudi bunuh lagi. Dan Nabi cerita selepas daripada balik tu, peristiwa zaman Nabi remaja, Nabi kata, aku pernah bela kambing orang-orang Mekah, aku jaga kambing-kambing penduduk-penduduk Mekah, dan satu hari aku suruh kawan aku jaga kambing aku nak pi satu tempat. Tempat mana Nabi nak pi tu? Dalam kuliah yang akan datang dengan izin Allah Ta'ala, insya-Allah. Cara berhenti tu, amboi. Insya-Allah. Sekadar itulah pertemuan kita dengan norma baharu yang kita amalkan. Mudah-mudahan kita dapat teruskan kuliah walau dalam masa yang singkat. Insya-Allah kita akan dapat bertemu lagi di lain-lain masa. Kalau kita lajak sangat, seorang tak bagi main dah. Jadi kita buat takat boleh. Mudah-mudahan lepas daripada ini kita diberikan ruang oleh Allah untuk beribadat seperti biasa macam dahulu lagi. Ni semayang jarak dulu. Nanti bila dah boleh rapat, semayang bagi rapat belaga bau. Dulu masa boleh mayang rapat, mayang jarak-jarak, berenggang-renggang. Ni bila suruh mayang renggang, dia komplain. Lepas ni kalau ada lagi hak boleh semayang rapat, Covid dah tak ada, dibenarkan solat rapat, mayang lagi jarak-jarak, ni dia ni. Nampak ni? Ni. Boh nampak seorang-seorang. Hak komplain tu ni dia ni, nampak? Komplain. Semayang kalau dah ulama kata boleh rapat, rapat. Tak rapat,
bawa otak rembah kali tu imam, komplain sangat. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa kita, Allah Taala hapuskan wabak yang ada dalam negara kita. Yang paling takut sekali penyakit apa? Penyakit hati, malas beribadat. Penyakit COVID ni kalau kena mati syahid. Penyakit malas sembahyang, malas baca Quran, malas bangun pergi masjid, malas beribadat, kedekut nak derma, kedekut nak mampuih. Jadi penyakit-penyakit ni kita tak mau. Nauzubillah min zalik. Moga Allah buang penyakit-penyakit hati daripada jiwa kita yang kotor ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا. اللهم لا تذهب بركة علومهم عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.